Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak murid cikgu tahun 5. Hari ini kita nak belajar tentang faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan tenaga elektrik kita ni banyak ataupun sedikit? Okey, jadi kamu kena buka muka surat 132 buku teks sains tahun 5. Okey, buka dulu 132. Okey, apakah faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik? Okey, kita baca sekejap. Tenaga elektrik menjadikan kehidupan kita lebih mudah dan selesa. Penggunaan peralatan elektrik secara tidak berhemah menyebabkan penggunaan tenaga elektrik yang tinggi. Kita perlu menanggung kos tenaga elektrik yang digunakan. Penggunaan tenaga elektrik secara berhemah dapat mengurangkan bil elektrik bulanan kita. Okey. Kita tengok sikit yang ini. Dia tanya soalan, apakah faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik? Apa yang faktor menyebabkan tenaga elektrik kamu ni bertambah? Tahu tak? Faktor dia ada dua. Faktor pertama dia ialah jenis peralatan elektrik yang digunakan. Okey. Kedua ialah tempoh masa penggunaan peralatan elektrik. Okey, yang kedua ni senanglah. Kalau kamu guna lama, maknanya banyaklah tenaga elektrik yang kamu gunakan. Yang pertama ni jenis peralatan. Ada jenis peralatan ni yang menggunakan tenaga elektrik yang sedikit. Ada jenis peralatan yang menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Jadi kamu boleh pilih jenis peralatan mana yang kamu boleh gunakan untuk tujuan yang sama, untuk menggunakan elektrik yang sedikit. Kita tengok contoh-contoh dia. Yang tengok ni, warna kuning ni jenis peralatan, yang warna oranye adalah tempoh masa penggunaan tenaga peralatan elektrik. Kita tengok yang kuning dahulu. Yang warna kuning ni jenis peralatan. Mana jenis peralatan yang warna kuning ni, yang warna kuning jenis peralatan menggunakan kipas. Kita untuk menyejukkan rumah kita boleh gunakan kipas berbanding penyaman udara. Kalau nak gunakan kipas untuk sejukkan rumah dan juga penyaman udara, jenis peralatan yang manakah akan menggunakan tenaga elektrik yang lebih sedikit? Tujuan sama, untuk menyejukkan rumah. Yang mana? Gunakan kipas berbanding penyaman udara. Ada lagi tak yang warna kuning? Kita tengok yang warna kuning dulu. Kita menggunakan lampu jimat tenaga seperti lampu LED dan juga lampu Kalimantan padat berbanding lampu filamen. Tengok lampu ni. Kamu dah tengok lampu filamen ni kan? Lampu filamen ni lampu yang lama kita panggil tradisional punya lah, yang ada filamen yang bergulung kat tengah-tengah ni. Ini menghasilkan lampu warna kuning ke, warna putih ke kan. Ini ni adalah sangat menggunakan elektrik yang banyak. Tenaga elektrik yang digunakan untuk menyalakan satu biji lampu ni adalah sangat banyak berbanding dengan lampu Kalimantan padat. Kalimantan padat macam ni yang warna putih ni, fluorescent ni, yang dia sama macam lampu Kalimantan yang panjang macam batang penyapu tu. Sama. Ini lebih jimat berbanding yang ini. Yang pangkah ni adalah sangat tinggi tenaga elektrik dia. Tapi yang paling jimat ialah lampu LED. Jadi kalau kamu nak beli lampu, kamu kena tengok lampu dia ada tulis LED. Light emitting diode. Light emitting diode. Kita baca sikit. Teknologi hijau ialah kaedah penghasilan produk atau pengeluaran yang mapan dengan menggunakan sumber yang boleh dikita semula, bersifat mesra alam dan tidak menyebabkan pencemaran alam sekitar. Contoh aplikasi teknologi hijau adalah dengan menggunakan lampu diod pancaran cahaya ataupun light emitting diode. Ni yang cikgu cakap ni, LED light, untuk pencahayaan yang menjimatkan tenaga elektrik. Kalau kat rumah cikgu ni, cikgu ada lampu LED ni, 10 lampu ni bersamaan dengan tenaga dia untuk menyalakan 10 ni sama tenaga untuk menyalakan satu lampu filamen. Lampu filamen ni kamu tahu kan, lampu yang sekarang ni orang dah jarang guna lampu ni sebab dia sangat membazir elektrik. Kalau kamu nak nyalakan 10 lampu ni, ibaratnya kamu gunakan 100 lampu LED. Jadi kalau kita nak gunakan tenaga jenis peralatan yang lebih jimat, pilihlah LED. Kedua jimat lampu Kalimantan padat, yang paling tak jimat ialah lampu filamen. Menggunakan lampu jimat tenaga seperti lampu LED dan lampu Kalimantan padat. Ini adalah faktor yang
pertama iaitu jenis peralatan elektrik. Kita tengok faktor kedua. Faktor kedua ialah tempoh masa penggunaan peralatan elektrik. Tenaga elektrik ini juga bergantung pada tempoh masa. Lagi lama masa kamu gunakan, lagi banyaklah tenaga elektrik yang dibazirkan. Jadi macam mana kita nak kurangkan tempoh penggunaan? Pertama, kita mestilah tutup suis lampu semasa tidur. Tidur jangan buka lampu. Siapa tidur buka lampu? Tidur buka lampu ni tidak baik untuk kesihatan awak. Sebab dia menyebabkan kita kurang lena. Satu, kita memberi signal kepada otak kita bahawa ia adalah waktu siang. Jadi dia menyebabkan kamu kurang lena. Jadi otak kamu tidak dapat berehat dengan cukup. Siapa yang tidur dengan waktu lampu terbuka tu, dia salah. Dia kena tidur dengan keadaan lampu tertutup. Okey, Nombor dua, tidak membiarkan peralatan elektrik terpasang jika tidak digunakan. Siapa biasa buat macam ni? Awak tidur, lampu menyala, TV menyala, speaker on, aircon lagi. Jadi ini semua akan membazirkan penggunaan tenaga elektrik. Kalau tidur, matikan lampu, matikan kipas, matikan speaker. Aircon pun jangan guna terlalu lama. Okey. Tidak membiarkan peti sejuk terbuka untuk jangka masa yang lama. Peti sejuk ni kita nak jimatkan tenaga elektrik. Penggunaan peti sejuk, kamu jangan buka terlalu lama. Jangan saja buka 5 minit kan. Kamu akan menyebabkan tenaga elektrik kamu bertambah. Okey, seterusnya ada lagi tak? Okey, ada lagi 3. Mengurangkan penggunaan pemanas air semasa mandi. Pemanas air ni perlu ketika kamu memang nak kena mandi dengan guna air panas lah. Tapi janganlah sikit-sikit nak guna air panas kan. Tengah hari pun nak pakai air panas, malam pun nak pakai air panas. Jadi kurangkan penggunaan air, pemanas air. Kalau kita suis pemanas air pun, kalau kamu tak guna pun kamu kena off kan. Sebab selagi suis kita menyala, kita akan menggunakan tenaga elektrik. Jadi matikan plug ni pun yang melekat-lekat ni, plug soket yang kamu gunakan tu, plug yang kamu letak kat soket. Sekiranya kamu tak nak gunakan, kamu off kan. Bila nak guna baru on. Jadikan dia sebagai satu tabiat baik untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Okey, ada 3 faktor yang warna oranye ni, ada 3 faktor dia. Tempoh masa, kurangkan masa penggunaan. Semakin kurang masa penggunaan, semakin berkurang tenaga elektrik yang digunakan. Okay, jenis peralatan pula, jika kita menggunakan lampu LED, maka tenaga elektrik yang kita gunakan adalah rendah. Okay, ini senang saja amalan-amalan dia. Okay. Seterusnya kita buka muka surat 135, kecuaian pengendalian peralatan elektrik. Apa akan jadi sekiranya kamu cuai dalam mengendalikan peralatan elektrik? Okay. Tengok ni, ada berita kebakaran ini berlaku akibat litar pintas. Elektrik mempunyai pelbagai kegunaan, walau bagaimanapun kecuaian dalam pengendalian peralatan elektrik adalah sangat berbahaya. Yang berikut ialah contoh kecuaian dalam pengendalian peralatan elektrik. Kecuaian pertama ialah boleh menyebabkan renjatan elektrik. Tahu renjatan elektrik, electric shock dalam bahasa Inggeris. Macam mana? Apakah keadaan yang boleh menyebabkan kamu kena electric shock? Pertama, menyentuh suis atau peralatan elektrik dengan tangan yang lembab atau basah. Jangan sekali-kali menggunakan terpegang suis itu dalam keadaan yang basah. Kenapa kita tak boleh pegang dengan keadaan yang basah? Kerana tangan yang basah, air adalah konduktor elektrik, pengalih elektrik. Bila elektrik ni jumpa air, dia akan lalu dekat air tu. Sebab dia sifat seperti wire. Dia akan lalu, elektrik tu akan lalu pada air tu dan akan terkena dengan badan awak. Kedua, apakah yang boleh menyebabkan renjatan elektrik? Memasukkan objek bersifat konduktor elektrik ke dalam soket. Ni kita cocok ni, biasa buat kan. Ini kalau kamu buat, biasanya kita biasa kalau jenis cuai ni, yang jenis biasa kita akan pegang yang bahagian getah ni. Kadang kalau kamu tersilap, kamu pegang yang ni, kamu cucuk lubang ni, ni pula dalam keadaan on, maka confirm kamu akan terkena renjatan elektrik, electric shock. Okay, kedua, kita boleh lagi juga litar pintas. Litar pintas, macam mana boleh berlakunya litar pintas? Pertama, menggunakan peralatan elektrik dengan wayar yang rosak. Kita tengok ni, dalam kita punya wayar ni, dia ada 3 jenis kabel. Kalau tengok ni, kalau dia
ada bahagian yang terbuka ni, terdedah ni, dengan nampak tembaga dalam dia, nampak wire dalam dia. Kalau kamu jangan guna. Kalau kamu guna, kamu boleh kena litar pintas. Litar pintas ni maksudnya litar tu bersilang, dia akan menyebabkan kebakaran, atau mungkin dia boleh menyebabkan elektrik kamu semua mati. Okay, seterusnya, membuat penyambungan yang berlebihan pada satu soket. Ini adalah amalan yang salah. Jangan guna terlalu banyak. Ini sebenarnya tak boleh pakai ni. Yang kita ada petak ni tak boleh pakai. Boleh menyebabkan litar pintas yang akhirnya akan menyebabkan kebakaran. Okay. Tengok ni, kebakaran. Tidak mengendalikan peralatan elektrik dengan betul. Kamu guna iron. Iron ni kamu tinggalkan je. Iron ni ada yang kalau yang canggih punya sekarang ni, kalau kita tinggalkan pun tak ada masalah. Tapi yang cikgu maksudkan ialah yang tradisional, yang lama punya. Kalau kita biarkan, dia akan terus menyala dan dia akan menyebabkan kebakaran. Okay. Kedua, membiarkan peralatan elektrik dicas terlalu lama. Ini pun tak boleh. Ini tak boleh. Sepatutnya sekiranya kita onkan macam ni, biasanya handphone dia akan berhenti mengalihkan elektrik tu lah. Kalau yang canggih punya. Tapi kalau yang biasa, mungkin kadang-kadang dia pun dia tak berfungsi seperti biasa, dia terus charge, akan menyebabkan kebakaran. Okey, itu tadi apakah kecuaian, itu adalah senarai-senarai kecuaian yang berlaku terhadap penggunaan peralatan elektrik. Okey, seterusnya kita nak kendalikan peralatan elektrik dengan selamat. Macam mana nak mengendalikan peralatan elektrik dengan selamat? Siapa ni? Okey, apabila kita terkena arus elektrik secara berlebihan, kita akan mengalami kecederaan dan boleh membawa maut. Oleh itu, kita perlulah mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika mengendalikan peralatan elektrik. Bagaimana kita boleh menggunakan peralatan elektrik dengan selamat? Okay. Macam mana nak gunakan peralatan elektrik dengan cara yang selamat? Okay, peralatan elektrik yang rosak hendaklah dibaiki oleh pihak yang bertauliah. Tengok ni kan, dia tak ada lesen, dia tak ada apa, kelulusan khas untuk membaiki peralatan elektrik. Sepatutnya orang-orang yang mempunyai pengetahuan khas yang untuk mengendalikan peralatan elektrik seharusnya digunakan untuk membaiki peralatan elektrik. Okey. Seterusnya, pastikan nombor 1 dibaiki oleh pihak yang bertauliah. Kedua, pastikan tangan kering semasa menyentuh suis. Ini sangat penting, jangan tekan suis kalau tangan kita basah. Kalau tidak, kamu sekali terbakar nanti. Okay, yang ketiga, sambungkan hanya satu plug pada satu soket. Ini salah. Jangan buat satu plug satu soket. Katakan kamu ada extension wire tu, yang ada plug tu kan. Kamu ada banyak plug. Seelok-elok ni jangan pasang semua. Kalau terpaksa, bolehlah pasang. Dan kalau boleh, satu ini untuk satu saja. Satu plug pada satu soket. Jangan gunakan terlalu banyak. Keempat, suis pada soket perlu dimatikan sebelum cabut plug. Okay. Sebelum cabut ni, kamu kena matikan suis dahulu. Matikan suis baru boleh cabut. Okay. Seterusnya, nombor 5, wayar yang rosak perlu digantikan dengan wayar baru. Okay, nampak ada wayar rosak, jangan pakai sebab dia sangat berbahaya. Gantikan dengan wayar yang baru. Okey, kita ada santai sains kat sini. Kuis papan litar. Kamu boleh buat kuis papan litar. Kita boleh gunakan wire, bateri dan juga clip wire ni. Tak ada clip wire pun, kita boleh guna wire je. Ataupun kamu boleh lekatkan dengan paku macam ni kan. Okey, kat belakang ni adalah susunan wayar untuk menghasilkan kuis papan litar. Kalau kamu nak buat, cikgu galakkan kamu buat. Kamu boleh scan ni. Macam mana cara nak buat dia? Cuba buat kat rumah. Kalau tak ada, kalau ada barang kan, ada barang-barang yang cukup, boleh buat kuis papan litar. Okay, hari kita nak imbas kembali semua benda yang kita dah belajar. Cikgu harap kamu faham. Duduk kat rumah tak semestinya tak payah belajar. Nanti kamu tahun depan, tahun 6 nak periksa kan. Okay. Imbas kembali. Sumber tenaga elektrik ada daripada stesen jana kuasa seperti stesen jana kuasa angin, stesen jana kuasa hidroelektrik, stesen jana kuasa ombak, sel suria, sel kering, dynamo, akumulator dan juga penjana. Okay, ini kena hafal. Nombor 2, mentol boleh disusun secara 2 susunan, bersiri atau selari. Kamu dah pandai susun kan? Sepatutnya kamu boleh susun dah cara bersiri atau selari. Contoh lakaran litar. Kamu pun dah belajar cara untuk melakar. Kamu kena lakar. Okay, macam mana nak lakar litar bersiri? Macam ni. Dia ada satu
disusun dalam bentuk satu rantai. Okey, lingkaran sita selari disusun dalam bentuk cabang. Ada dua cabang ni. Cabang pertama, cabang kedua. Okey, ada dua cabang. Kecerahan mentol dalam lita boleh diubah dengan cara. Okey, kalau lita bersiri, kita tengok ni, lita bersiri macam mana nak tambahkan kecerahan dia. Lita bersiri yang macam ni, kalau nak tambahkan kecerahan dia, mengubah bilangan mentol atau bilangan sel kering. Maknanya kalau kamu tambah mentol, dia akan jadi malap. Kalau kamu tambah bilangan sel kering, dia akan jadi lebih cerah. Yang kalau lita selari, lita yang macam ni, kamu boleh ubah kecerahan dia dengan mengubah bilangan sel kering saja. Kalau tambah mentol ni, semua sama cerah. Okey. Kalau kamu gunakan, kita ada lita selari ni, Cikgu dah ajar cikgu ulang balik. Yang dalam gambar ni ada dua mentol kan. Okey. Kecerahan dia yang ini pertama ni dengan kedua sama cerah. Sampailah kamu letak 10 lita, 10 mentol pun, dia akan kecerahan dia sama. 3, 4, 1, 2, 3, 4 sama cerah. Tambah 100 mentol pun dia akan sama cerah. Cuma kalau tambah lebih banyak mentol, dia akan menyala, tapi dia menyala sekejap lah. Dia akan cepat habis bateri. Okey, jadi maknanya kalau lita selari kamu nak tambahkan kecerahan dia, kamu kena ubah bilangan sel kering. Tambah sel kering, kamu nak bagi dia cerah lagi, tambah lagi sel kering. Tambah sel kering, tambah Okey. Ini untuk selari satu saja dengan mengubah bilangan sel kering. Kalau tambah mentol, dia tak akan jadi lebih cerah, dia tak akan jadi lebih malap. Sama je. Kalau lita bersiri pula, kamu nak jadikan dia cerah, sama ada kamu tambahkan dia punya sel kering ataupun kamu kurangkan bilangan mentol. Okey. Contohnya gambar yang kat dalam gambar ni, dia ada satu sel kering, dua mentol. Nak jadikan dia lebih cerah, kamu boleh kurangkan mentol, buang satu mentol, ataupun biarkan mentol tu dua, tambah, kita nak buat apa, nak bagi dia cerah, kita tambah sel kering. Untuk yang lita selari, kita nak cerahkan dia, kita kena tambah sel kering. Tak boleh kita kurangkan mentol ni, dia tak akan mempengaruhi kecerahan dia. Faham tak? Jadi kamu hanya perlu manipulasi sel kering. Untuk selari, dekat bersiri kamu boleh tukar-tukar mentol ataupun sel kering untuk mengubah kecerahannya. Okey. Nombor 5, perbezaan keadaan mentol antara lita bersiri dengan lita selari apabila suis dibuka adalah seperti yang berikut. Tengok ni, kalau lita bersiri, kita buka satu suis, semua mentol tidak akan menyala. Kalau ada 10 mentol, 10 tak akan menyala. Sebab apa? Sebab lita ni menjadi lita terbuka dan arus tidak dapat mengalir. Arus tak boleh nak pergi dan balik. Faham? Okay, kalau lita selari pula, kita katakan dia ada dua mentol dalam lita selari, kita buka suis X yang atas ni. Kita buka ni, dia yang suis Y kat bawah ni tertutup. Jadi mentol B ni masih boleh menyala. Sebab lita ni ada dua cabang kan. Cabang yang ini dia jadi lita terbuka, dia tak boleh mengalir. Cabang yang ini masih lagi boleh mengalirkan arus elektrik, dia boleh pergi dan balik, dan dia masih boleh menyalakan mentol B. Kamu kena faham tu Okey. Faktor-faktor yang cikgu ajar tadi, faktor yang mempengaruhi penggunaan tenaga elektrik. Ni semua baca berapa banyak. Gunakan kipas, tutup suis lampu masa tidur, jangan biarkan elektrik terpasang kalau tak guna, jangan biarkan peti sejuk terbuka untuk jangka masa yang lama, kurangkan penggunaan pemanas air semasa mandi, gunakan lampu jimat tenaga seperti lampu LED. Cikgu ajar kamu hari ini lampu LED. 7. Kesan kecuaian semasa pengendalian lita elektrik. Kalau kita cuai, apa akan jadi? Boleh dapat renjatan elektrik, boleh dapat lita pintas, dan juga boleh menyebabkan kebakaran. Langkah keselamatan pun cikgu dah ajar tadi. Baca sendiri ni semua. Hari ni cikgu nak kamu buat asah minda. Dah buat belum asah minda ni? Asah minda, tengok macam mana kita buat nyatakan semua sumber yang menghasilkan tenaga elektrik. Sebut balik tadi, buat dalam buku nota sains, berapa sumber yang menghasilkan tenaga elektrik. Contoh tadi, cikgu dah sebut tadi kan, sumber dia, berapa sumber ada. Perhatikan komponen di bawah, mentol, suis, sel kering, wayar penyambung. Dengan menggunakan semua komponen di atas, hasilkan lakaran gambar rajah
bagi dua jenis litar yang berbeza menggunakan simbol. Pakai simbol lah. Ini simbol dia macam mana? Ingat tak simbol dia hari tu? Simbol dia positif, panjang, negatif, pendek. Buat macam ni. Switch simbol dia macam ni. Kalau switch tertutup, on macam ni. Okay, mentol pula macam mana? Mentol macam ni. Kan? Okay, kalau wayar penyambung macam ni je. Okay. Okay, mentol dalam susunan yang manakah menyala lebih cerah? Yang mana menyala lebih cerah? Kalau kita ada dua mentol, kita ada dua switch, kita ada sekring. Yang mana susunan lebih cerah? Kenapa? Tuliskan. Kenapa sebab dia? Kerana mentol yang disusun secara berselari menyala lebih cerah kerana ada jawapan dalam buku teks yang tulis yang setiap kerana tenaga elektrik tidak dikongsi. Okay, ada dalam buku teks tu, cari. Jelaskan perbezaan antara susunan mentol dalam litar bersiri dengan litar selari. Jelaskan perbezaan dia. Kena jelaskan. Macam nak jelaskan? Sekejap. Okay, perbezaan dia, susunan mentol. Macam ni susunan dia. Cikgu ada ajar hari tu dekat muka surat. Okay, dekat muka surat yang awal-awal. Ni perbezaan dia. Okay, susunan dia macam ni. Disusun dalam bentuk cabang. Yang ni disusun dalam bentuk laluan. Tulis macam tu. Cik nak kamu tuliskan perbezaan dia. Okay, Ali, nombor 3 kena buat. Ali menyiasat kecerahan mentol dalam litar selari. Ada litar A, litar B dan litar C. Apa beza litar A, B dan C ni? Bezanya ialah tiga-tiga ada 3 mentol. Beza dia adalah bilangan sekring dia berbeza. Okey, tengok ni. Berdasarkan rajah di atas, apakah faktor yang diubah? Apa yang diubah ni? Nilai. Tulis. Apa? Susun kecerahan mentol dalam ketiga serita mengikut susunan kecerahan menurun. Kecerahan kalau nombor menurun susun macam ni 10, 8, 6. Ni susunan menurun kan? Okey, susunan kecerahan menurun ni macam mana? Kamu sebut. Contohnya katakanlah kamu kata yang paling cerah A, yang kurang cerah B, yang paling kurang cerah C. Jadi kamu susun macam ni. C, B, yang paling cerah kamu kata yang paling cerah kan? Okey, A, lepas tu yang kurang cerah B, yang paling kurang cerah C. Tu susunan menurun. Faham? Ini kita panggil susunan menurun. Ini bukan jawapan dia. Kamu buat jawapan sendiri. C. Ali kemudian menyiasat faktor lain yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar selari. Penyiasatannya ditunjukkan seperti rajah di bawah. Okay, tengok. Ada litar selari A, litar selari B. Apa beza dia? Beza dia adalah ni ada 3 mentol, yang ni ada 2 mentol. Berdasarkan rajah di atas, adakah terdapat perbezaan kecerahan mentol? Beza tak kecerahan dia? Kalau litar selari, cikgu kata kita tambah mentol. Beza tak kecerahan dia dalam litar selari ni? Cuba jawab. Kenapa? Kenapa? Okay. Berdasarkan rajah di atas, di bawah, cadangkan 2 cara untuk tambah kecerahan mentol. Cadangkan 2 cara. Satu, ini litar apa? Ini adalah litar bersiri. Macam mana nak tambahkan kecerahan mentol dalam litar bersiri? Apa nak buat? Kita boleh manipulasi apa? Nombor 5, rajah menunjukkan 4 mentol yang disusun secara selari dan bersiri. Setiap switch dalam keadaan ditutup. Semua ni tutup, sepatutnya on lah. Berdasarkan susunan switch dan susunan mentol, nyatakan keadaan mentol sekiranya satu daripada switch dibuka. Okay? Kalau kita nyalakan, kita buka switch S1. Tengok dah tersasul dah. Kita buka switch S1. S1 ni kita buka. Mana kita buka kat sini. Apa jadi pada mentol M menyala ke tak? Mentol M2 menyala ke tak? Mentol M4 menyala ke tak? Mentol M3 menyala ke tak? Tulis kat tepi jawapan. Mentol ni menyala, mentol ni tak menyala. Contohnya. Okay, kalau switch S2 pula. Okay, sekarang kita dah situasi lain. Switch S2. S2 mana? S2. S2 ni yang kita buka. Kita offkan yang ni. Yang mana menyala, yang mana tak menyala. Ni kamu kena ingat ni, dalam ini ada susunan litar secara 2 cara. Yang ini adalah susunan secara bersiri.
Yang dalam ni selari. Faham? Ini bersiri. Yang ini bersiri. Yang ini dua ni disusun secara selari. Ini susah sikit soalan 5 ni susah sikit. Cuba buat, cuba tunjuk kat cikgu. Cikgu nak tengok jawapan dia macam mana. 6. Perhatikan situasi penggunaan elektrik di rumah Ahmad. Huraikan cara-cara yang perlu dilakukan oleh Ahmad untuk kurangkan penggunaan tenaga elektrik. Cikgu dah ajar tadi kan. Tengok ni, Ahmad dia di tengah tidur. Semua benda menyala sekarang ni. Apa patut dia buat? Okay, tengok apa patut dia buat pada aircon ni. Dia dapatkan kesejukan daripada aircon. Apa dia patut buat pada lampu ni? Apa dia patut buat pada ni TV ni? Lampu ni. Tulis jawapan cikgu dah cakap tadi kan. Matikan lampu jika semasa tidur. Apa lagi perhatian elektrik apa? Tulis semuanya. Huraikan. 7. Kecuaian pengendalian elektrik. Apa kecuaian dia? Apa kesan yang dia akan alami? Macam mana dapat nak elakkan? Okay. Berikan 2 langkah keselamatan ketika mengendalikan peralatan elektrik. Senang je kan? Kita tolong buat semua ni. Kalau ada yang dah buat, contoh soalan 1 kamu dah pernah buat, tak payah buat. Cikgu tak ingat kamu dah buat ke belum. Kamu kena buat sampai soalan nombor 7. Okay. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.